Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Amma ba'. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi di dalam program ta'lim ataupun di dalam pembacaan kitab kita, iaitu kitab Safinatun Najah, dan syarahnya ialah yang dihuraikan oleh Ustaz Mahathir Al-Jul, iaitu Misbahud Duja. Kita nak menyambung lagi bicara kita pada bab puasa ataupun kitab Siyam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang fasal yang ke-57, iaitu keadaan yang mewajibkan puasa Ramadan. Jadi kita ulang balik semula. Faslun, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Faslun, yajibu sawmu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin, iaitu wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara berikut. Yang pertama, ahaduhuma bikamali sya'bana salasina yauman, iaitu cukup 30 hari bulan Sya'ban. Dan yang keduanya, wasanihima biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, iaitu melihat anak bulan bagi orang yang melihatnya sendiri walaupun dia orang yang fasik. Yang ketiganya, wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin, iaitu yang ketiga, yakni tentang adanya anak bulan tersebut bagi orang yang tidak melihatnya kerana persaksian atau perkhabaran orang yang menyampaikan berita itu adalah adil, iaitu yang boleh diterima. Yang keempatnya, warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla. Yang keempatnya ialah melalui berita atau riwayat yang disampaikan oleh orang yang adil, yang yang boleh dipercayai, sama ada timbul dalam hati orang yang menerima berita itu, sama ada orang yang menyampaikannya benar atau tidak, atau berita itu datang daripada orang yang tidak boleh dipercayai tetapi dalam hati orang yang menerima berita itu orang itu benar. Dan yang kelimanya wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bi ijtihadi fi man ishtabaha alaihi zalik. Jadi hari ini kita nak membicarakan perkara yang kelima. Yang keempat, iaitu melihat melalui berita atau riwayat yang disampaikan oleh orang yang adil. Jadi ciri-ciri orang yang adil telah kita bicarakan. Dalam masalah yang keempat ini, iaitu orang yang wajib berpuasa Ramadan, apabila ada salah satu daripada syarat tersebut. Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asna Matlub mengatakan, ijma' ulama mengatakan bahawa khabar daripada mimpi tidak boleh dijadikan hujah dalam penentuan awal atau akhir bulan, walaupun khabar dan daripada mimpi itu datang daripada Nabi. Ini kata
Syekh Zakaria Al-Ansari kerana ijma' ulama. Bukan tidak percaya kepada Nabi, tetapi mungkin orang yang bermimpi tidak faham apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi dalam khabar baginda kepadanya. Ini boleh dilihat di dalam kitab Asna al-Matlub, ataupun dalam kitab Kishfa as-Suja. Ini boleh dilihatlah, ini kata-kata Zakaria Al-Ansari pada menyatakan dalam maknanya syarat yang kelima, orang yang wajib untuk berpuasa Ramadan. Dan yang kelimanya, merasa zan atau ragu-ragu masuknya Ramadan dengan cara berijtihad bagi orang-orang yang ragu-ragu tentang dia. Jadi dalam masalah ini telah dihuraikan oleh ulama, termasuk dalam kategori ini ialah orang yang kena tawan, orang yang tertawan dengan musuh. Orang yang ditawan tidak dapat membezakan bila awal Ramadan. Justru jika ia berijtihad sudah masuk satu Ramadan, wajib dia berpuasa. Ini dia melalui ijtihad dia. Jika tepat ijtihadnya, maka dia telah melakukan salah satu rukun Islam yang 5. Tapi kalau jika tidak tepat ijtihadnya itu, contohnya salah, ketika mana dia berijtihad awal Ramadan sudah masuk, tetapi sebenarnya bulan Ramadan telah berlalu, maka puasanya itu menjadi qada untuknya. Contohnya lah, kalau contohnya dia berijtihad sebenarnya belum masuk Ramadan lagi, tapi dia mengatakan ijtihad dia baru dah Ramadan dah. Dia berpuasa sebelum tu belum masuk Ramadan lagi. Jadi jadilah puasa dia tadi puasa yang tidak sah. Jadilah puasa dia itu je sunat aja. Tapi kalau sekiranya dia berijtihad sedangkan ijtihad dia salah, Ramadan dah berlepas satu hari contohnya, maka dia berpuasa ijtihad dia kata Ramadan masuk hari yang kedua, itu hari yang pertama bagi dia, maka hari yang telah terlalu yang dia makna salah dari ijtihad tadi menjadi qada untuk dia. Jadi inilah seperti yang disebutkan oleh ulama. Jika seorang ragu-ragu apakah esok masuk Ramadan atau tidak, dia hendaklah berijtihad. Dia orang-orang yang ragu-ragu yang dikata tadi di dalam matan bait ini ialah bi zanni dukhuli Ramadan bi ijtihadi fi man ishtabaha alaihi zalik. Jadi orang yang ragu-ragu, hendaklah ada besok tu Ramadan atau tidak, hendaklah dia berijtihad. Berijtihad ni maknanya dengan kesungguhan dia lah, dengan keyakinan dia. Jika ijtihadnya mengatakan esok Ramadan, maka wajib dia berpuasa esok. Berpuasa dalam keadaan ragu-ragu tanpa berijtihad, puasanya tidak sah. Contohnya lah, dia kata besok puasa atau tidak, puasa ke tidak. Jadi puasa Ramadan lah. Contohnya dia katakan besok puasa Ramadan lah, sedangkan keputusan dia itu dalam keadaan ragu-ragu, maka puasa yang dia buat secara ragu-ragu dalam menentukan Ramadan ni, maka hukumnya tidak sah. Jadi dia mesti berijtihad. Kalau dia nak puasa, aku berijtihad baru besok, dengan yakin bahawa besok Ramadan, maka wajib dia puasa, kan? Jadi orang yang dalam keadaan ragu-ragu tanpa ijtihad, maka puasanya tidak sah. Ini, dan ditambah lagi syaratnya melihat tanda-tanda telah ditetapkan awal Ramadan, seperti lampu yang dinyalakan di menara atau suara berdilan meriam. Ini tempat kita tak ada lah. Tempat kita ni berdilan meriam ke atau lampu-lampu ni tak nampak. Sebab kalau kita berada di negara Arab, contohnya waktu saya belajar di Mesir dulu, kita akan lihat kalau masuk aja bulan Ramadan, orang-orang Arab ni akan memasang lampu-lampu di jalan. Lampu dia ni bukan lampu-lampu biasa, mereka pasang yang disebut lampu ni dinamakan fanus.
Fanus ni seperti mana tiga segi lah. Lampu yang dia ni tiga segi. Di dalamnya diletakkan mentol, jadi dipasang sepanjang jalan. Jadi orang tahu kalau lampu ni dipasang memang tanda-tanda bahawa itu Ramadan. Dan juga maknanya setiap kali waktu iftar, waktu berbuka dan waktu sahur ada bedilan meriam. Ini menunjukkan bahawa itu juga maknanya ada tanda-tanda yang maknanya ditetapkan awal Ramadan. Jadi kalau kat Malaysia ni tak ada macam tu, kerana kita di Malaysia dibuat secara pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Ini yang biasa dia berlaku lah, sebab wakil pada sesuatu tempat ini mungkin berbeza kan. Dan yang keduanya, ada berita daripada orang ramai melihat hilal, melihat anak bulan lah. Melihat hilal melihat bulan Ramadan, anak bulan Ramadan, walaupun daripada orang kafir, dan mereka memberitahu sudah ditetapkan awal Ramadan di tempat yang sama, nampak hilalnya, walaupun berita itu, khabar itu datang daripada orang kafir sekalipun, maka juga boleh diambil kira dalam menentukan maknanya masuknya Ramadan. Permasalahan, jika sebuah negeri atau negara telah melihat anak bulan Ramadan, negeri atau negara yang berdekatan dan berada dalam satu matlak dengan negeri tersebut wajib berpuasa, kecuali jika negeri yang berdekatan itu ada hakim syar'i atau pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam, maka ketetapan dan perintahnya atau pihak berkuasa agama wajiblah diikuti sama ada negeri tersebut berpuasa atau tidak dengan melihat anak bulan di negeri tersebut sendiri. Jadi dalam menentukan puasa ni dia boleh dua, sama ada kalau dalam Malaysia nya, contoh kita berada dalam Malaysia ni ada 14 buah negeri lah. Contohnya dia semuanya dalam matlak yang sama. Matlak ni ialah tempat munculnya bulan lah. Kita di Malaysia ni ditentukan beberapa kawasan tentang tempat melihat anak bulan. Jadi kalau satu tempat kelihatan, tempat-tempat lain tak lihat, jadi diguna pakai, kerana kita berada dalam matlak yang sama. Jadi kalau contohnya di Melaka melihat anak bulan kelihatan, maka negeri-negeri yang berada dalam Malaysia ni turut akan berpuasa. Jadi inilah yang dipakai kan. Jadi kecuali kalau sekiranya sesuatu tempat itu dia berdekatan ada hakim syar'i dia ataupun pihak berkuasa agama. Jadi pihak berkuasa agama ni Jabatan Mufti ke atau Jabatan Agama Islam ke, mereka pemerintahnya berkuasa lah dan kita wajib mengikut. Tapi kebanyakan ni kita bila ada dalam negara Malaysia ni, kita akan mengikut mana-mana negeri yang kelihatan anak bulan, maka kita pakai, sebab kita dalam satu geografi yang sama lah. Itu kena ditetapkan. Malaysia mana dia di bawah negeri-negeri dalam Malaysia. Jadi bila sebut tentang matlak ni, ialah tempat muncul bulan ini, maka maksud matlak ni ialah jika bulan itu dapat dilihat di sesuatu negeri atau negara, maka negeri atau negara yang berhampiran dengannya dapat melihatnya pada ghalibnya. Jadi contohnya kita ni Malaysia, maka Thailand adalah negara yang berhampiran, dan Singapura adalah negara yang berhampiran. Jadi kalau kita dapat melihat anak bulan kebiasaan, maka tempat-tempat ini juga boleh dapat melihatnya pada masa yang sama. Kerana jarak satu matlak itu lebih kurang 24 farsakh, iaitu satu farsakh bersamaan 5,544 meter. Jadi 24 kali dengan didarabkan dengan 5,544, berjumlah dengan 133,056 kilometer. Jadi inilah mengikut kiraan matlak
yang telah diambil kira oleh ulama-ulama dalam nak menentukan maknanya anak bulan itu tadi dapat dilihat atau tidak. Permasalahan berpuasa dan hari raya sehari lebih awal di negara lain. Macam mana? Contohnya kita duduk di Singapura raya dulu, kan? Kita terkemudian sedikit. Macam mana keadaannya? Ataupun Malaysia raya dulu, Indonesia raya kemudian sikit, kan? Terlewat sehari, ataupun dia terlewat satu hari berpuasa dan ataupun dia raya satu hari terdahulu. Bagaimana situasi begini? Katakan seorang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah. Contohnya, orang di Mekah berpuasa pada hari Rabu. Sedangkan kita di Malaysia berpuasa hari Khamis. Tak samalah. Ketika balik ke Malaysia, penduduk Malaysia telah pun menyambut hari raya, contohnya. Kan? Orang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah, contohnya. Ketika balik ke Malaysia, penduduk di Malaysia telah pun berhari raya menyambut 1 Syawal, sedangkan dia baru berpuasa 29 hari. Katakan mengikut Saudi, Ramadan tahun itu ada 30. Maka dalam keadaan ini dia hendaklah berhari raya bersama penduduk Malaysia, kerana dia sudah berada di tempat lain. Dia tidak perlu mengqadakkan puasanya, kerana minimum hari untuk berpuasa itu ialah bulan Ramadan 29 ataupun 30. Jadi ini kita kena faham ni. Kalau kita berada, contohnya kita berpuasa lebih awal di Saudi, contohnya kita berpuasa 1 hari lebih awal, kita sampai, sedangkan Saudi mempunyai kiraan berpuasa pada tahun itulah 30 hari Ramadan mengikut kiraan hisab, kan? Jadi bila disampai ke Malaysia mempunyai kiraan orang Malaysia dah berhari raya, sebab kiraan Malaysia ialah 29. Bagaimana keadaan itu berlaku? Sedangkan dia telah berpindah tempat. Awalnya dia berpuasa di Saudi, kemudian dia balik berhari di Malaysia, dia berada di Malaysia. Maka dengan sebab itu dia perlu mengikut di mana tempat dia berada. Jadi tidak perlu maknanya dia mengqadakkan puasanya, walaupun tadi puasanya bermula di Saudi dengan kiraan 30, tapi 29 dan 30 itu adalah sesuatu maknanya yang cukup dalam bulan Islam. Jadi tak perlulah dia mengqadakkan lagi. Okey, situasi yang kedua, keadaan yang kedua bagaimana? Seorang telah berpuasa di Mekah sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika balik ke Malaysia, penduduk di Malaysia masih berpuasa, kerana puasa tahun itu 30 hari, sedangkan ia sepatutnya berhari raya pada hari itu kerana telah cukup 30 hari. Ni dia berbeza pula. Contohnya, seorang tu dia berpuasa di Mekah sehari lebih awal daripada Malaysia. Contoh tadi kita kata dia berpuasa, Saudi berpuasa hari Selasa, sedangkan orang Malaysia berpuasa pada hari Rabu. Ketika mana balik ke Malaysia, penduduk di Malaysia masih berpuasa, kerana puasa pada tahun itu mengikut kiraan hisab di Malaysia ialah 30 hari, sedangkan dia sepatutnya berhari raya pada hari itu kerana telah cukup 30 hari. Bagaimana keadaan ni? Ikut Saudi dah hari raya dah ketika dia balik, sedangkan di Malaysia masih lagi kurang 1 hari lagi. Ia hendaklah imsak. Dalam keadaan ni, orang yang balik ke Malaysia ni hendaklah imsak, menahan diri daripada makan dan minum pada hari itu, seperti orang yang berpuasa. Dia hanya akan bersama-sama berhari raya esoknya, keesokan bersama penduduk Malaysia. Jadi ini situasi yang kedua. Walaupun dia dah cukup 30 hari, dia dikehendaki maknanya imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, kan? Seperti mana orang yang berpuasa juga. Jadi besok orang berhari raya di Malaysia, barulah dia berhari raya. Walaupun pada
pada hukumnya dia telah berpuasa 30 hari contohnya kan. Situasi yang ketiga, seorang bermusafir ke Saudi atau mana-mana negara yang telah mula berpuasa sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika sampai di negara tersebut, penduduk di situ telah berhari raya, sedangkan dia berpuasa pada hari yang ke-29. Maka dalam keadaan ini hendaklah berbuka puasa dan berhari raya mengikut negara tersebut. Ni contoh, dia sampai kepada negara tu dia puasa lebih awal. Dia sampai ke situ pada hari yang dia telah, maknanya negara tu telah berhari raya, sedangkan dia berpuasa untuk hari yang ke-29 kan. Pada dia sampai tu hari yang ke-29 dalam puasaan kiraan di tanah air dia, maka dalam keadaan ini dia hendaklah berhari raya, dia tak boleh berpuasa, dan hendaklah dia mengqadakkan puasanya sehari lagi yang belum cukup pada 29 hari, kerana dia baru berpuasa 28, sedangkan hari yang paling sedikit ataupun yang paling minimum dalam bulan Islam ni ialah 29 ataupun 30 hari. Jadi inilah maknanya permasalahan yang perlu maknanya kita faham dalam masalah berpuasa. Dan permasalahan yang lain, jika seorang pergi ke negara lain dengan kapal terbang dan dia telah pun mengerjakan solat maghrib sebelum berangkat, ketika sampai ke negara yang dituju, waktu maghrib masih belum masuk dan wajib solat maghrib, dia wajib solat maghrib semula di negara tersebut. Ini permasalahan kan. Contohnya tadi dia datang dalam keadaan dia telah menunaikan solat maghrib, tempat dia dah maghrib lah, tapi bila dia sampai ke negara itu belum lagi maghrib lagi, ataupun pada waktu dia sampai waktu maghrib, maka dia wajib solat maghrib semula di negara tersebut. Ini disebutkan dalam Nihayatul Al-Muhtaj. Ini kita boleh lihat, dan disebutkan di dalam Kishfah Al-Suja, bahawa dia kata wa hadzal hukmu la yahtassu bi shaumi bal yajri fi ghairihi aidan hatta law shallal maghriba bi mahalli wa safara ila baladin fawajadaha lam taghrub wajabatil i'adah. Hukum ini telah khusus hanya untuk masalah puasa sahaja, tetapi jika seseorang tetapi juga makna hukum ni tidak khusus hanya pada masalah puasa saja, tapi juga kepada masalah yang lain juga, seperti jika seorang itu mengerjakan solat maghrib di suatu tempat, kemudian dia bermusafir ke negara lain dan dia mendapati di negara itu sudah sampai di negara yang dia sampai matahari belum terbenam, maka bermakna masih dalam waktu asar, maka wajib i'adah, iaitu solat maghrib semula apabila masuk waktunya di negara tadi. Ini yang disebutlah oleh ulama, maknanya dia dalam masalah puasa ni bukan masalah puasa je. Contohnya orang dah dia belum dia dah sampai ke negara tu, orang dah berhari raya, sedangkan puasanya belum cukup lagi, maka dia kena hari raya kan. Nanti dia kena qada puasa. Begitu juga maknanya kalau sekiranya negara yang dia sampai tu maknanya belum lagi maknanya dah berhari raya, ataupun belum lagi cukup puasa dia, sedangkan negara yang dia sampai tadi makna dah hari raya, maka dia kena berhari raya, ataupun satu negeri yang dia sampai belum cukup puasa, makna dia kena berpuasa, sedangkan dia telah sepatutnya berhari raya. Jadi bukan setakat pada puasa aja, maka juga maknanya melibatkan solat. Bagi orang yang bermusafir, contohnya
dia keluar daripada negara dia, tadi dia dah sembahyang maghrib, sedangkan dia sampai ke negara itu waktu maghrib belum lagi masuk. Jadi bila masuk je waktu maghrib, dia kena i'adah balik sembahyang maghrib dia. Inilah yang disebutkan ulama dalam masalah fiqh. Jadi supaya kita memahamilah bila peraturan-peraturan dalam bab ibadat ini telah disebutkan oleh ulama-ulama, telah dikaji oleh ulama-ulama, bagaimana cara kita nak menyelesaikan hukum fiqh ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak saja kepada waktu kita menetap di satu tempat, atau bahkan ketika mana kita bermusafir ke tempat orang lain. Jadi bersangkutan dengan puasa ataupun bersangkutan dengan sembahyang. Kita masuk kepada fasal yang ke-58, syarat sah berpuasa. Syarat sah puasa. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Syarat-syarat sah puasa itu 4 perkara. Jadi 4 perkara disebutkan 4 perkara ni, kita boleh lihatlah dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah ada disebutkan. Yang pertamanya Al-Islamun. Yang pertama Islam. Maknanya tak sah puasa bagi orang kafir. Tak wajib puasa pada orang kafir. Kerana kewajipan berpuasa ataupun hukum Islam ni tertentu hanya kepada orang Islam. Sebab disebut di dalam rukun Islam sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa bunyan Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakah wa sumi Ramadan. Mana diwajibkan kepada mereka itu berpuasa ialah siapa orang yang maknanya yang Islam. Kerana Islam tu tertegaknya kepada orang yang Islam. Dan maka orang murtad pada siang Ramadan walaupun sekejap, kemudian memeluk Islam kembali, maka batal puasa. Mana contohnya orang hari itu dia berpuasa, dalam keadaan dia puasa tadi dia Islam, tiba-tiba waktu zuhur takdir Allah Ta'ala dia murtad. Murtad ni maknanya keluar daripada Islam. Jadi dengan sendirinya puasa Ramadan dia batal. Walaupun sekejap, kemudian dia kembali balik meluk Islam, maka puasa dia pada hari itu batal. Kerana apa? Syarat kepada sah puasa ni mesti Islam. Islam daripada mula dia menjatuhkan niat berpuasa sampailah terbenam matahari. Jadi puasa tu mesti dia ambil kira. Yang keduanya wa aqlun, iaitu berakal. Tidak sah puasa kanak-kanak yang belum memayyiz atau orang gila. Jadi walaupun kanak-kanak ni dia tak diwajibkan berpuasa, tapi dia ditarbiyah atau diasuh, kan? Walaupun dia tu puasanya belum sah dari sudut syarat, tapi diasuh dan dididik dia supaya berpuasa, kan? Kerana itu merupakan satu tarbiyah. Jadi orang gila ni dia tidak sah puasa. Kerana apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa terangkat kalam, rafi'ul kalam ala salah satu asya. Makna terangkat kalam ni pada 3 perkara. Pertamanya maknanya kanak-kanak sehingga dia balik. Itu yang pertama. Makna waktu kanak-kanak tak wajib, bila dia balik maka wajib. Yang keduanya orang yang sihat, orang yang gila sehingga dia sihat, dia siuman. Makna tak wajib pada orang gila sehinggalah dia siuman. Jadi tak wajib lah. Ini makna ni. Yang ketiganya orang yang tidur sehingga dia jaga. Orang tertidur, contohnya tak, dia tertidur, dia terlepas semayang, contohnya. Macam mana hukum dia? Adakah berdosa? Tak berdosa, kan? Tapi kalau dia sengaja waktu dah nak masuk maghrib,
dia tidur, itu berdosa lah, kan. Ini tadi dia tidur tadi sehingga dia tak sedar, kan. Tak sedar. Contohnya dia tidur malam ni, besok dia pukul 7 baru dia tersedar, maka itu tak termasuk dalam dosa. Tapi sembahyang wajib kena qada. Puasa yang ditinggalkan wajib kena qada, kan. Jadi itu hukum dia. Dan yang seterusnya, wa naqaun an nahwi haidin, iaitu suci daripada darah haid. Suci daripada darah haid. Mana orang yang nak berpuasa ni mestilah suci daripada haid. Ketika mana datang haid, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Jadi ini kita kena fahamlah, tidak wajib pada orang yang haid ini berpuasa. Bagaimana tak wajib? Dia kena meninggalkan. Adakah perlu qada? Maka orang yang datang haid ketika mana dalam bulan Ramadan, maka hendaklah puasa Ramadan itu diqadakan. Dia berbeza dengan sembahyang. Orang yang datang haid maka tidak perlu maknanya mengqadakan sembahyang, tapi mengqadakan puasa. Kenapa? Kerana haid bagi orang yang mendirikan solat ini, kerana haid ni datang tiap-tiap bulan, kan. Jadi dengan sebab itu menjadi satu kesukaran, dan ini merupakan salah satu daripada rukhsah atau nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk orang perempuan aja. Jangan ada orang lelaki yang pula dia kata, asal tak sembahyang, saya datang haid pula. Itu jangan. Ini tak termasuk. Ini merupakan rukhsah. Yang rukhsah ni maknanya sesuatu keringanan yang Allah Ta'ala beri untuk orang perempuan aja. Kerana datang haid ini mungkin dalam tempoh 15 hari suci, 15 hari datang kotor, maka kalau tiap-tiap bulan nak qada, ini memberatkan bagi wanita, kan. Adapun puasa, kenapa perlu qada? Kerana dia datang setahun sekali. Jadi dengan sebab itu mungkin dia tertinggal 6 hari atau 7 hari, maka tidaklah menjadi keberatan. Dia punya maknanya fatrah, waktu yang panjang untuk mengqadakan. Ini sebab kita kena tengok. Dan yang kelimanya, daripada syarat, yang keempat, yang keempatnya daripada syarat sah tadi ialah wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawmi, mengetahui tentang masuk tentang waktu tersebut memang dibolehkan berpuasa. Jangan orang tak mengetahui lah. Dia kena mengetahui. Bila masuk mengetahui ni, dah kita sebut dulu hari-hari yang boleh puasa bila. Ramadan ini bila nak kena puasa, kan. Kena tak anak bulan, habisnya berakhirnya bulan Syaban. Jadi dia mesti mengetahui lah waktu-waktu yang memang boleh berpuasa. Jangan dia main puasa, contohnya bulan Zulhijjah dia puasa Ramadan, tak boleh, kan. Nak puasa Ramadan ini mesti mengetahui, sama ada dengan melihat anak bulan atau perkhabaran, atau telah habisnya berakhirnya bulan Syaban. Maka ini adalah orang-orang yang telah mewajibkan kepada dia tadi untuk berpuasa. Dia mesti mengetahui. Makna mengetahui dengan khabaran ke, mengetahui dengan melihat tanda-tanda ke, maka tak ada kira lah dengan sama melihat anak bulan ke atau dengan kiraan hisab. Maka ada tanda-tanda tu, maka wajib kepada dia hendaklah berpuasa. Jadi insya-Allah kita akan menyambung lagi pada pasal yang ke-59, syarat-syarat wajib berpuasa, insya-Allah, kiranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ulang kaji kita ni, kita mendapat sedikit panduan, supaya bila kita menempuh Ramadan yang tidak lama lagi, lebih kurang dalam 30 hari lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ibadah puasa kita pada tahun ini akan lebih baik, dan lebih sempurna, dan maknanya puasa pada tahun ini lebih berkualiti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma adfa'anna minal bala wal waba waz zina waz zalazil was su'al fitan ma zahara minha wa ma batana an biladina hadha khassah wa an buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.